Bila kaum Bani Israel disuruh oleh Nabi mereka supaya menyembelih seekor lembu, apa kesudahannya mereka buat? Ini datang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, lembu betina kan, merujuk kepada kisah ni kan. Apa dia orang buat? Mereka tanya, wahai Nabi, macam mana lembu yang kau maksudkan ni? Warna dia lembu ternakan ke, lembu peliharaan ke? Macam-macam soalan. Lalu akhirnya setiap pertanyaan mereka tu ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya daripada perintah umum sembelih je lembu mana-mana, tapi gara-gara soalan mereka yang menyusah-nyusahkan apa yang telah sedia dimudahkan, akhirnya kesudahannya mereka diperintahkan supaya mencari lembu yang spesifik, yang luar daripada kebiasaan, dan hampir sahaja mereka tidak mendapati lembu tersebut. Nak kata gara-gara sikap mereka banyak bertanya, menyusah-nyusahkan apa yang telah dimudahkan. Salat hormat waktu. Dalam keadaan seorang itu dalam katerbang dan seumpamanya, dia tak mampu nak solat berdiri, sedangkan berdiri dalam solat fardu itu wajib, maka dalam keadaan duduk itu dia solat atas fahaman bahawa itu sekadar untuk hormat waktu saja. Dan apabila sampai ke destinasi, bila dia dapat solat secara sempurna, dia kena ulang balik solat tersebut walaupun di luar waktu. Ini kita kata ini menyusah-nyusahkan. Syariat dah bagi mudah, solat saja dulu, kerana itu yang kamu mampu. Kata Nabi, dan apa yang aku perintahkan atas kamu, lakukan apa yang kamu mampu. Zakat pendapatan pun saya boleh masukkan dalam contoh ni. Dalam keadaan seorang itu dia tidak ada zakat simpanan. Zakat simpanan melibatkan harta emas atau perak atau duit kertas kita yang telah cukup setahun dalam simpanan kita dan telah sampai ke nisab jumlahnya. Kalau dalam kiraan wang ringgit kita kira-kira RM2,000, kita tak ada zakat simpanan dengan jumlah macam tu yang tersimpan setahun. Mungkin bukan semua orang ada simpanan jumlah yang macam tu, maka dia tak adalah zakat simpanan. Tetapi ada yang kata dia ada zakat pendapatan, merujuk kepada pendapatan bulanan yang dia terima. Kita kata mana zakat di sini, sedangkan tidak memenuhi sama sekali dua syarat yang telah ditetapkan. Perlu setahun dalam simpanan dan kena cukup haul. Orang tu biasa kalau diterima gaji dia, contohnya gaji dia RM5,000 contoh, adakah ada zakat? Kita kata belum tentu. Pertamanya kena ada dalam simpanan dia setahun dan kena lebih, tak kena cukup nisab yang kita sebutkan tadi. Sedangkan orang ni bila diterima gaji RM5,000 dia kena ada perbelanjaan dia, bayar ni bayar ni bayar, kesudahan dia yang berbaki RM100. Zakat apa yang kita nak kenakan atas harta yang sedemikian tu, yang tak cukup nisab, yang tak cukup haul. Kemudian contoh yang lain, imsak, menahan diri berpuasa sebelum terbit fajar as-sadiq atau sebelum masuk waktu subuh. Itu sudah dimulakan puasa tu, seorang itu sudah menahan diri daripada makan minum sebelum masuk waktu salat subuh tu. Ini kita kata ada kecenderungan untuk menyusah-nyusahkan apa yang telah dimudahkan. Syariat dah bagi mudah dah, mula daripada terbit fajar as-sadiq, masuk waktu subuh tu sampai terbenam matahari. Tetapi ada yang nak cuba menyusah-nyusahkan. Demikian juga dengan melafazkan niat, sedangkan niat tu dalam hati. Ada yang kata bahkan perlu dilafazkan, usalli sampai ulang-ulang kali dia ucap, gara-gara salah faham dalam bab ni. Ada andaian kata bahawa perkataan usalli tu kena serentak dengan apa yang diniatkan dalam hati tu. Setiap perpatah perkata, usalli salatal apa-apa, arba rakaat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Demikian juga saya boleh tambah budaya ini zaman dulu. Saya tengok pada hari ni dah hampir pupus memakai terompah apabila masuk tandas. Terompah tahu? Alas kaki kayu. Biasanya tebal. Kalau baling kat kepala pening. Kalau tak pengsan. Kenapa rupanya sedemikian rupa? Andaian saya ialah kerana nak mengelak pakaian daripada terkena percikan najis atau percikan air dalam kawasan tandas tersebut. Dan bagi saya ini adalah satu perbuatan tanattu', menyusah-nyusahkan, berlebih-lebihan, melampau dalam apa yang telah dimudahkan oleh syariat. Kita andaikan bahawa kita masuk tandas, tak semena-mena baju kita basah dan kita tak tahu bahawa ini basah kenapa, dan kita tak nampak pun terkena percikan kencing atau apa, tak nampak semua tu. Tahu-tahu keluar daripada tandas ada bahagian pakaian kita yang basah. Boleh atau tidak kita gunakan pakaian tersebut? Jawapannya boleh. Tidak ada sama sekali petunjuk daripada syarak menyuruh supaya kita menggantikan pakaian kita dan sebagainya. Bahkan itu termasuk dalam perbuatan menyusah-nyusahkan, ya, tanattu', berlebih-lebih. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Halakal mutanatti'un, telah binasa orang yang menyusah-nyusahkan. Menyusah-nyusahkan urusan agama yang telah sedia dimudahkan. Dan Nabi SAW mengatakan, innad din yusur, agama itu mudah. Wala yushadud dini ahadun illa ghalabah. Tiada siapa yang cuba nak menyusah-nyusahkan urusan agama yang telah sedia dimudahkan, melainkan dia akan tertewas. Setiap kali nak masuk tandas, dia nak kena cari terompah. Senang ke susah? Menyusahkan. Lepas tu, kalau nak pergi solat pula, kena bawa kain dan nak kena cari kain. Kalau tak ada kain, apa dia buat? Dia tak solat sama sekali. Nampak? Ini berlaku gara-gara kurang kefahaman agama. Antaranya ialah perintah supaya menjauhi apa yang dilarang secara mutlak, tetapi dalam bab suruhan laksanakan apa yang mampu.